Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Jadi pada hari ini kita akan berbincang untuk menjawab soalan tajuk wang bagi muka surat 72. Jadi murid-murid boleh rujuk bahagian latih diri untuk dia tak ada nombor, dia ada huruf je untuk huruf A hingga F. Baiklah, kita akan mula menjawab soalan A. Jadi sebelum kita nak teruskan menjawab, soalan-soalan ini semua berupa soalan jenis penyelesaian masalah untuk tajuk wang kali ini. Sebab dia lebih kepada tahun 6, banyak penyelesaian masalah lah. Okey, kita baca dulu soalan. Rajah di sebelah menunjukkan harga jual sebuah kipas angin. Okey, kita tengok gambar sebelah, iaitu kipas angin berharga RM69. Okey, untung daripada jualan sebuah kipas angin itu ialah RM31. Maksud dia apa? Maksudnya daripada RM69 ni, dia mendapat keuntungan sebanyak RM31. Okey. Sekarang dia cakap apa? Hitung harga kos. Okey, harga kos sebuah kipas angin itu. Maksudnya harga asal yang setelah ditolak keuntungan, dia dapat harga asal. Okey. Jadi macam mana kita nak menjawab soalan ni? Kita kena faham dulu macam mana nak mendapatkan harga kos. Okey, so harga pen warna lain kejap Okey, kita tulis harga kos ialah harga keuntungan harga jual tolak untung. Bila kita tolak untung, kita dapatlah harga kos ataupun harga permulaan bagi sesuatu jenis barang. Okey, jadi berpandukan pada pemahaman itu, kita boleh menjawab soalan A. Okey, macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak harga kos? Kita akan buat RM69. Okey, sekejap kita tulis balik. Kita akan buat macam mana? Kita akan buat harga jualan tu, iaitu RM69. Kita akan tolakkan dengan harga keuntungan tu, iaitu RM31. Okey, so kita dapatlah harga kos. Jadi kita tanpa buang masa, kita buat terus bentuk lazim. Ingat, bila buat bentuk lazim, kena ada unit. Oleh kerana ini wang, maka unitnya di depan lah. So kita buat 69, kita akan tolak 31. Okey. Sekarang kita tolak. 9 tolak 1, 8. 6 tolak 3, 3. Okey, jadi kita dah mendapat harganya RM38. Apa itu RM38? Okey, RM38 itulah harga kos bagi kipas angin tersebut. Okey, kita dah menjawab soalan A. Kita sambung pula soalan B. Okey, soalan B ialah gambar tu, gambar ikan dan juga gambar udang rasanya. Udang. Okay, kita baca dulu soalan. Gambar menunjukkan harga jual dua jenis makanan laut. Okey, maksudnya harga jualan dua jenis makanan iaitu ikan. Okey, gambar ni ialah gambar ikan yang mana harganya ialah, okey, cikgu tulis balik. Harga jualan dia ialah RM25. Okey, manakala satu lagi kita dah beritahu harga satu lagi udang ni ialah RM18. Okey, sekarang dia kata harga kos ikan bawal ialah dapat RM20. Maksudnya harga permulaan kos dia ni RM20, dijual dengan RM25. Okey, seterusnya harga kos untuk udang pula RM15, tapi dia jual RM18. Okey, sekarang dia cakap apa? Kata kunci dia apa? Kata kunci dia suruh kira peratus keuntungan.
bagi setiap makanan laut itu. Okay, bagi setiap maksudnya kita kena asing lah. Maksudnya ada dua item kat sini. Apa item yang kita akan buat? Okay, pertama kita akan kira dulu ikan bawal. Okay, nanti dekat belah sana kita akan kira pula udang. Okay, ni udang. Okay, so kita kira satu-satu lah. Okay, sekarang ni mula kita tengok dulu keuntungan dia dulu. Soalan dia nak peratus So macam mana nak kira keuntungan? Jadi kita akan tolak daripada harga kos. Macam mana? Okey, so RM25 kita buat M25 kita akan tolak dengan harga kos, iaitu RM20. Okey, jadi berapa dapat? So tak ada kira pun kita boleh buat secara jongak kan, iaitu RM5. Okey, ini ialah keuntungan. Bukan peratus lagi, ini baru untung. Okey. Jadi macam mana nak kira peratus dia? Okey, cara dia ialah RM5 ni, kita akan buat macam ni ke cara dia. Kita ambil RM5, kita akan perkan dengan harga asal, iaitu berapa? RM20. Okay, kemudian kita buat apa? Kita akan darabkan dengan 100%. Kenapa? Sebab dia nak kira peratus. So, kita darab 100%. Okay, jadi, macam mana langkah dia? Pertama sekali, kita kena boleh pemudahkan. Okay, macam mana? Kita tengok sifar dengan sifar dulu. Ada sifar, ada ni pemudah sifar ni, ada sifar, kita potong dulu. Potong. Okay, kemudian kita tengok lagi 10 dengan 2 pemudahkan, iaitu ada sifar 2, 2 kali 1, 2 kali 5, jawapan dia 10. Okay, sekarang kita buat apa? Okay, seperti soalan darab, yang mana bila dia jadi 1, kita akan darab. So, jawapan dia ialah apa? 5 dah 5, ada peratus kan? So, kita dapatlah 25. So, kita dapatlah 25%. Okey, inilah dia keuntungan bagi ikan bawal. Okey, ni RM ni sebenarnya kita boleh potong juga ni. Okay, so dapatlah nilai peratus keuntungan untuk ikan bawal. Okey, kita kira pula udang. Okey, sebelum kita nak kira peratus, kita kena kira dulu keuntungan dia. Macam mana? Kita ambil RM18, kita tolak RM15. Okey, sama macam sebelah. Kita buat RM18 tolak RM15. Okey, gariskan dan kita tolak 8 tolak 5, 3, 1 tolak 1 sifar dan ni ada RM. Okay, inilah keuntungan bagi jualan udang bagi sekilogram. Okay, sekarang kita nak buat apa? Kita akan kira peratus. Ingat, nak kira peratus kena darab dengan 100%. So, macam mana nak kira dia? Okay, kita ambil keuntungan tu, kita perkan dengan harga asal. Harga asal dia berapa ataupun kos dia berapa? RM15. So, per dengan 15. Lepas tu kita darabkan dengan 100%. Okey. Okey, gariskan. Okay. Kalau kita tengok kita sebelah, kita cakap pemudahkan sifar dengan sifar kan. Okey, tapi kalau soalan ini, kita tak boleh mudahkan dengan sifar. Kita boleh mudahkan atas bawah. Atas bawah ni sifar 3 dulu 3 dengan 15 ada dalam sifar 3. Jadi kita tanya diri kita lah. Okay, 3 ni berapa darab 3? Jawapan dia 3. 3 darab 1 lah. Okay, 15 pula 3 darab 5. Okay, lepas tu habis setakat ni atas bawah. Kemudian kita silang pula 5 dengan 100. Pun boleh dipemudahkan sifar 5. 5 kali 1 dan 5 kali ini 2. Ini 20 lah. Okay, jadi kita dapat 20. 20 darab 1, 20 lah juga. Jadi kita dapatlah nilai untuk peratus keuntungan untuk bau udang ni ialah apa?
20%. Okey, itu sahaja untuk soalan B. Okay, kita sambung pula soalan seterusnya, soalan C. Baiklah, untuk soalan C, kita baca dulu soalan. Syarikat tua mendapat untung jualan perabot yang sama. Okey, yang sama dengan untung jualan televisyen. Okey, maksudnya syarikat tua ni kalau tengok jadual ada jual televisyen dan perabot, keuntungannya sama antara televisyen dan juga perabot itu sendiri. Okey, sekarang dia kata berdasarkan jadual di sebelah, okey, yang kita cakap tadi, berapakah harga jual bagi perabot? Okey, dia nak tahu harga jual. Okey. Biasanya kalau jadual macam ni mesti ada maklumat yang kita boleh dapat daripada jadual. Okey, maksudnya kat sini kita tengok televisyen ada harga kos RM11,600. Kemudian harga jual RM13,900. Okey, kita boleh mengira untung atau rugi televisyen. Kalau tengok sini untunglah sebab harga jual lebih banyak daripada harga kos. Okay, so kita akan kira harga keuntungan dulu. So macam mana? Kita akan tolak. Okay, kita tolak sekarang. Okay, kita ambil RM13,900. Kita tolak RM11,600. Tolak sifar, tolak sifar, 3, 2 dan sifar. Okey, ini apa dia? Ini ialah keuntungan. Okey, keuntungan ataupun untung. Okey. Kalau kita baca dekat atas tu dia kata televisyen dengan perabot ni untung dia sama. So kalau sama maksudnya perabot juga untung RM2,300. Okey, kita boleh kira harga jual perabot dengan macam mana? Ambil RM2,300, kita tambah dengan harga kos. Kita untunglah. Okey, so macam mana kita buat? Kita ambil RM18,000 kata sini. RM18,500. Okay, kita tambah keuntungan. Yang mana nilainya sama, so kita tambah 2,300. Oh, ada lain. Tak apa, boleh juga. So, kita tambah. Okay, jadi inilah dia harga jual bagi perabot, iaitu RM20,800 ataupun RM20,800. Okey, soalan B. Kita baca dulu soalan. Gambar menunjukkan harga jual 5 kotak coklat. Okey. Gambar harga, kita tengok gambar tu ialah RM60. Okey. Tauke Lim membeli 100 kotak coklat itu. Kemudian dia menjual sekotak coklat itu dengan harga RM16. Maksudnya dia jual semula. Jadi 5 kotak tu ialah apa? 5 kotak tu dia harga kos dia lah. 5 kotak. Sekarang ni berapakah keuntungan? Okey, sekarang ni soalan ni dia tanya apa? Soalan ni tanya berapakah keuntungan jualan. Okey. Kita tengok dulu kotak tu, ada 5 kotak RM60. Jadi satu kotak berapa? Okey. Maksudnya RM60 kita akan bahagikan dengan 5. Kita akan dapatkan dulu harga untuk satu kotak coklat. So macam mana kita buat? Kita ambil RM60. Kita akan bahagikan dengan 5 kotak. Okey. So kita bahagi 5. Okey. 5 kali 1, 5. Kita tolak
akan dapat 1, turunkan sifar 10 dan sifar 5, 10 tu ialah 2. Jadi 10 kita buat tolak dan selesai. Okay, jadi RM12. RM12 ni ialah harga untuk apa? Untuk satu kotak. Satu kotak coklat. Okay, sekarang ni tengok Encik Lim, dia beli 100. Maksudnya RM12 ni kita nak kena buat apa? Darab 100. Okey. So kita buat 12 dulu sebab 100 tu kat belakang dia. Jadi dia RM 12 kita darabkan dengan 100. Dekat sini kalau kita tengok sebelum ni cikgu pernah ajar, kalau ada sifar dekat belakang kita jangan darab dulu, kita darab yang depan tu 1. Maksudnya 12 kali 1 memang 12 lah. 12 kali 1 12. Lepas tu kita tambah 2 sifar. Jadi kita buat sini 12. Lepas tu ada 2 sifar. Jadi inilah dia apa? Inilah harga yang Cik Lim beli untuk 100 kotak, iaitu RM1,200. Okey, dia rapat lah sebab kita tambah 2 sifar kan. Okey, masuk rapat sini yang seloknya sebelum ni cikgu pernah cakap, kalau nak tulis macam ni lah. Okey, nak tulis wang ke ribu ke apa ke, RM1,500 kena selang satu kotak. Okey, sekarang ni RM1,200, RM100. Okey, tengok ayat tadi, dia menjual semula dengan RM16 satu kotak. Okey, maksudnya dia jual RM16 untuk 100 kotak. 100 kotak tu, satu tu RM16. So kita tengok berapa harga jualan dia. Cara dia macam kita ni juga, kita kira 12 ni, tadi kita harga dia beli kan. So kita buat macam mana, kita ambil RM16, kita darab 100. Sebab dia menjual semula 100 kotak semua. So macam mana kira dia, okay, macam tadi kita kira tadi, 16 ni kita akan darabkan dengan 1 saja. Maksudnya 16 kali 1 memang 16 lah. Okey, 16. Tapi ada 2 sifar yang kita darabkan, so kita dapat. Okey, inilah dia harga jualan. Okay, ini harga jualan dan dia harga kos dia RM1,200. Sebab itu dia tanya berapa keuntungan. Jadi apa kita nak buat? Kita tolak. Kita buat tolak. Jadi kita akan kirakan harga jual iaitu RM1,600. Kita akan tolak harga kos yang dibeli tadi ialah harga dia RM1,200. Jadi dia akan mendapat keuntungan berapa ringgit? Okey, so sifar 4. Ini sifar lah. Inilah dia keuntungan yang diperolehi oleh Encik Lim atau Tauke Lim, iaitu RM400. Okey, kita pergi pula soalan seterusnya. Okey, soalan E. Encik Samad menjual 3 kamera model lama. Okey. Dia mengalami kerugian bernilai RM128 bagi sebuah kamera. Okey, kata kunci dia pertama, dia jual 3 kamera dan ketiga-tiganya dia mendapat kerugian RM128 untuk sebuah. Kalau 3 buah, maksudnya kita akan darab 3 nantilah. Okey. Okay, sekarang dia kata kos sebuah kamera itu ialah RM36.5. Hitung hasil jualan 3 kamera itu. Okey, sekarang ni kalau tengok atas ni dia rugi tau. Jadi bila rugi maksudnya dijual dengan harga yang lebih rendah lah. Okey, jadi macam ni kita nak buat. Okay, pertama sekali kita kena tahu dulu kerugian untuk 3 buah kamera dulu. Okey, macam mana? Tengok dia mengalami kerugian RM128. Okey, itu rugi. Okey, ini harga kos. Okey, so kita kira satu kamera pun boleh. Macam mana? Okey, so kita buat 3, 6, sifar 5. Okey, dia rugi, maksudnya dia akan tolak. Dia akan tolak 128. Ini harga sebuah kamera yang dia rugi. Jadi sepatutnya dia kena jual lagi mahal.
tapi dia mengalami kerugian, kita tengok berapa yang dia jual. So cara ni kita tolak, 5 tolak 8 tak boleh, dia jadi 15. 5 tolak 8 jadi 7, jadi 9. 9 tolak 2 7. 6 tolak 1 4. Sorry, ini tinggal 5 5 tolak 1 4. Dan 3. Inilah harga yang dijual oleh siapa tadi? Encik Samad. Nampak dia rugi 128. Okey. Sekarang kata hitung hasil jualan 3 kamera. Okey, ini ialah harga untuk 1 kamera. Jadi kalau nak 3, so kita darab 3 lah. Okey. Untuk lebih mudahkan penyampaian cikgu salin balik. Okey. So 3 4 7 7 darab. Kalau awak nak darab terus pun boleh, tak ada masalah. Memang itu yang eloknya kita darab 3. Okey. So kita garis. Kita darab 7 kali 3 21. 7 kali 3 21. 21 tambah 2 23. 4 kali 3 12. 12 tambah 2 14. Okey, 3 kali 3 9. 9 tambah 1 10. Okey, so depan ni kita tulis RM. Okey, inilah dia hasil jualan 3 buah kamera itu yang berharga RM10,431. Okey, kita dah menjawab soalan E. Okay, kita kira pula soalan F. Soalan ni panjang sikit, okey. Okey, kita kira satu-satu Kita baca satu-satu. Jadual di sebelah menunjukkan harga 3 barang di kedai P dan Q. Okey, ni kedai P, ni kedai Q. Yang menjual TV, pembersih udara dan juga set hi-fi. Harga itu berlainan lah, dua-dua Okey, sekarang ni kita tengok Encik Razak. Encik Razak membandingkan harga, membandingkan harga kedua-dua kedai yang menawarkan harga yang lebih rendah. Okey, sekarang ni Ramu pula membeli setiap jenis barang di Q. Berapakah beza perbelanjaan antara mereka? Okey, so Ramu dulu kita tengok situ. Ramu membeli setiap perbelanjaan, setiap jenis barang di kedai Q. Okey, Ramu tak ada masalah. Ramu dia akan beli yang ni semua. Yang cikgu kuning ni. Okey, semua ni Ramu. Okey. Cuma tadi Razak kita tengok Razak. Saya warnakan lain, warna hijau Okey, Razak membandingkan di harga kedua-dua kedai. Dibandingkan, dia membeli jenis yang menawarkan harga yang lebih rendah. Razak tu ada masalah sikit. Okey, so kita tulis dululah. Kita tulis Razak dan juga Ramu. Okey, sekarang kita tulis yang mudah dulu, Ramu Okey. Ini Ramu. Ini Razak. Kita akan senaraikan barang yang dibeli oleh mereka dan nanti kita akan kira beza. Kata kuncinya beza, iaitu tolak. Ramu kita ambil dulu. Okey, 10,000. Silap. Sorry. Kita tambah nanti. 6 sifar. Ini Ramu, dia beli TV 10,670 sifar. 10,670 sifar. Kemudian dia beli pembersih udara 999. Dan dia beli set hi-fi 3866. Semua ni dalam RM lah. Kita
kita tambah. Okey, cuma razak pula. Razak ni tak susah tapi kena fikir sikit. Kita kena bandingkan. Antara P dengan Q mana lebih murah? Nak beli TV? Okey, kita akan beli TVP iaitu 9888. Kita buat 9888. Kemudian pembesar udara kita akan beli yang Q iaitu harga dia sama macam ramu 999. Manakala Hi-Fi kita akan beli Q juga 3866. Kemudian kita akan tambah lah. Okay, 9 tambah 6, 15. 9 tambah 1, 10. 7 tambah 6, 13. 13 tambah 10, 23. 8 tambah 2, 10. 9 tambah 6, 15. 10 tambah 15, 25. 2 tambah 3, 5. Dan ini 1. Dan RM. Okey, ini ialah jumlah yang dibeli oleh ramu iaitu 15,535. Okey, sekarang razak pula. Okey, 8 tambah 6, 17. 17 tambah 6. 8 tambah 9, 17. 17 tambah 6, 23. Okay, kita boleh tambah 8 tambah 2, 10. 10 tambah 9 tambah 6, 15. So, 25. Okay, 8 tambah 2, 10. 9 tambah 8, 17. 10 tambah 17, 27. 9 tambah 5, 14. Okey. Inilah dia harga kedua-dua orang yang membelilah. Harga barang daripada apa belanjaan antara ramu dan juga razak. Okey, apa kita buat seterusnya? Kita akan membandingkan atau mencari beza. Membezakan ni maksudnya kita akan tolak. Jadi siapa nak tolak siapa? Nilai mana nak tolak nilai mana? Kita yang besar tolak kecil. Jadi kalau tengok sini, ramu yang akan tolak razak punya perbelanjaan. Okey, jadi kita akan tolak 15, 535 tolak 14, 735. Okey, so kita bawa nilai. Okey, kena buat betul lazim lah. Okey, sini. Okey, RM 15, 535 akan tolak 14, 7, 5, 3. Kita gariskan. Kita tolak Okay, 5 tolak 3, 2. 3 tolak 5 tak boleh, 13. 13 tolak 5, 8. Ini tinggal 4. Pinjam sebelah jadi 14. Ini jadi 4. Okay, 14 tolak 7, 7. Okey, so ini RM. Ini 4 tolak 4 sifar, 1 tolak 1 sifar. Jadi inilah dia beza perbelanjaan antara mereka iaitu razak dan ramu iaitu sebanyak RM782. Okey. Itu tadi kelas kita dah menjawab soalan untuk muka surat 72 A hingga F. Jadi terima kasih. Jumpa lagi.